Saya hormati tuan guru, para alim ulama, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini dapat sama-sama kita sembahyang subuh berjamaah. Satu sembahyang yang fadilatnya sangat besar. Sehingga Nabi menyebut tentang mereka yang sembahyang subuh berjamaah mendapat pahala bertahajud sepanjang-panjang malam. Dan ukuran sesuatu amalan hendaklah dilihat pada waktu subuh. Kalau tuan-tuan nak lantik apa-apa jawatan dalam jemaah atau di luar jemaah, dalam masyarakat, kena tengok dia mari sembahyang subuh ke tidak. Lantiklah orang yang jaga sembahyang subuh berjamaah. Jangan lantik orang yang tak mari sembahyang subuh. Kerana orang sembahyang subuh ni ialah orang yang akan ditugaskan untuk memikul agama Allah. Kalau tuan-tuan lihat pada hadis Nabi SAW, sejak zaman Nabi lagi, subuh ni jadi ukuran para sahabat. Nak beri jawatan, nak lantik, nak nilai orang ni beriman ke tak beriman, ialah waktu subuh. Kerana orang munafik dia tak datang sembahyang subuh. Kalau kita buat ceramah kuliah pun tak ramai SB mari subuh ni. Petugas-petugas pun tak ramai. Subuh ni dia special. Dia tak boleh, dia semayang dia pendek je, 2 rakaat je paling pendek, tapi dia tak boleh jamak, tak boleh qasar dengan mana-mana waktu. Dia ada khas untuk dia. Kerana itu kalau orang mari sembahyang subuh ni orang mari yang, kalau kita ibaratkan, kalau kita kenduri kahwin, kenduri kampung, orang datang sembahyang subuh ni orang datang awal-awal pagi rumah kita. Biasa orang datang awal pagi ni datang untuk bekerja, dia bukan datang untuk makan. Datang bawa pisau, datang bawa tali, datang bawa semua untuk tolong tukang kenduri ni. Untuk tolong tuan rumah. Dia datang awal-awal pagi. Ini tetamu yang tak payah kita jemput, kawan-kawan dia tahu bahawa bila kita buat kenduri, kita pun dia pakat-pakat mari tolong. Ni orang datang awal pagi. Tamu yang kedua mari ialah tamu yang dapat kad jemputan. Kita jemput dia. Dia datang waktu pukul apa? Pukul 11 ke, kalau start makan pukul 12 lah sampai pukul 3. Dia kali main makan, lepas makan bersalam dengan tuan rumah. Masa tu tuan rumah pakai baju Melayu, poket kat luar. Kalau boleh ada 4 poket lagi baik. Salam dengan tuan rumah, lepas tu dia pun balik. Itu tamu kedua. Tamu yang ketiga, tamu yang paling istimewa, iaitu tamu yang datang bersama pengantin. Kita tak jemput pun dia. Tapi pengantin belah perempuan jemput dia. Maka dia sebagai tamu yang paling istimewa. Duduk pun di meja istimewa. Ayam tu seekor, 2 orang je. Kalau daging tu ketuk besar-besar, udang galah lagi apa semua. Istimewa. Meja istimewa. Datang bersama pengantin. Balik tuan rumah pun tak bersalam. Pakai balik gitu je. Ni tetamu. Masjid ni pun sama. Tamu yang pertama, tamu datang waktu subuh. Ini tamu yang akan bekerja. Tamu yang akan boleh tuan-tuan tugaskan dia sebagai amanah. Tanggungjawab. Dia ni orang jujur. Orang yang kata Nabi, kalau kamu saksikan, bersaksilah kamu, kata Nabi. Kalau kamu lihat ada orang datang pada waktu malam yang gelap ke masjid, bersaksilah kamu tak ada iman dia. Nabi kata orang ni orang mukmin. Orang datang pada waktu subuh ni orang mukmin. Orang datang pada waktu isyak tengah malam ni orang mukmin, kata Nabi. Yang berjalan pada malam yang gelap, beritahu dia Allah akan beri cahaya pada nanti di padang mahsyar. Ini orang yang sembahyang subuh ni ada cahaya special di akhirat besok. Dia tak sama dengan waktu-waktu yang lain. Yang kedua, orang mari masjid, ialah orang yang bila ada kuliah, ada pengajian, maka dia pun marilah. Kalau kuliah tak ada, dia pun tak sembahyang di rumah, dia tak datang. Kalau kundi kahwin tadi, kita hantar kad jemputan, dia pun datang. Kalau tak ada kad jemputan, dia tak datang. Masjid ni pun ada. Bila ada kuliah, ada pengajian, Alhamdulillah, dia pun datang. Tapi bila tak ada kuliah, tak ada pengajian, dia pun tak datang. Ini tak betul juga. Sebab masjid ni kita kena datang sentiasa. Kata guru saya, sesiapa yang tak dipilih sebagai tamu Allah di dunia, jangan mimpi jadi tamu Allah di akhirat. Kerana jadi tamu Allah di akhirat tu lagi persaingan lagi teruk. Nak bersaing dengan para nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, masya-Allah. Kita duduk nombor berapa pun tak tahu. Maka oleh kerana itu orang yang jadi tamu Allah dunia
akan dia ditambah Allah di akhirat. Siapa yang bertemu dalam majlis yang baik di dunia, Allah pertemukan dia majlis lebih baik nanti di akhirat. Macam-macam jalan-jalan ke syurga ni banyak. Banyak jalan ke syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqal jannah. Nabi kata siapa-siapa yang berjalan pada satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah pun mudahkan bagi satu jalan ke syurga. Tamu yang ketiga, masjid ni, rumah Allah, tamu yang ketiga ialah tamu yang macam kalau dikahwin tadi, tamu datang sepengantin. Masjid pun ada juga begitu. Iaitu tamu, bila ada orang besar datang, adalah muka dia. Kalau orang besar tak ada, dengan dia pun tak ada. Tamu paling tak guna sekali. Tamu datang ke rumah Allah, mengiringi pembesar-pembesar, mengiringi pemimpin-pemimpin. Kalau tidak, hapah muka pun tak nampak. Sebab tu kalau kita tengok masjid ni, surau ke sebagainya, dia merupakan tempat berhimpun orang mukmin. Oleh kerana itu, alhamdulillah, kita datang subuh ni, antara benda yang kita kena jaga 3 perkara. Kata disebut oleh para ulama, 3 kerugian orang yang masuk ke masjid. Kerugian pertama, dia tidak beriktikaf, dia tidak naik iktikaf sepanjang duduk dalam masjid. Rugi. Padahal kita duduk terdapat pahala dah, bila kita niat iktikaf. Tapi kalau kita tak niat iktikaf, maka duduk kita sama duduk kedai kopi, sama di tempat lain. Yang kedua, jangan duduk melainkan sembahyang dulu tahiyatul masjid. Kalau kita masuk ke masjid, jangan kita duduk melainkan sembahyang dulu. Kerana besarnya kemuliaan rumah Allah. Satu hari Nabi tengah sembahyang, Nabi tengah khutbah. Tiba-tiba masuk seorang sahabat, Nabi tengok dia macam nak duduk. Nabi berhenti khutbah. Nabi tanya dia, kamu dah siap ke sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid? Dia kata belum, Rasulullah. Nabi kata sembahyang dulu. Sembahyang dulu. Sunat bagi imam, bila kita tengah khutbah, ada orang baru masuk, sembahyang sunat kita panjangkan sikit. Panjangkan khutbah, bagi selesa bagi dia. Sama juga kita imam. Kita tengah sembahyang, tiba-tiba kita habis dah bacaan. Kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, tiba-tiba kita dengar ada orang masuk, Allahu akbar. Wa lam yakul lahu kufuwan. Kita dengar tu, bagi masa dia masuk takbir dulu. Jangan kita dengar nak masuk, kita pun terus rokok. Jangan. Beri kesempatan waktu dia. Dan pernah satu ketika Nabi SAW duduk khutbah. Tengah-tengah khutbah, tiba-tiba Nabi tengok cucu dia duduk balah di belakang. Cucu dia Hasan dengan Husain, masa tu kecil lagi. Balah berebut selai kain warna merah. Balah 2 beradik. Maka Nabi berhenti khutbah, Nabi turun. Turun pergi dekat cucu Nabi, gendong, dukung dua cucu ni. Nabi serah kepada Fatimah, anak dia. Kata Nabi, jaga baik cucu aku ni. Satu hari nanti dia akan jadi pemimpin, jaga baik. Kemudian patah balik semula, naik atas mimbar, Nabi sambung khutbah dengan metik satu ayat Quran. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Harta benda kamu dan anak pinak kami ujian besar Allah pada kamu. Kan itu Allah sedia pahala yang besar pada kita. Selain pada pahala kita memperjuangkan agama Allah, ialah pahala mendidik keluarga menjadi anak yang soleh, mewarisi perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat sekalian, yang kedua, yang pertama iktikaf, yang kedua sembahyang, yang ketiga berusahalah untuk mendapat sah awal. Bila kita masuk masjid sembahyang, berusahalah untuk dapat sah apa? Sah pertama. Berebutlah untuk dapat sah pertama. Kalau boleh masuk masjid tu, kalau ada sah kosong sah pertama, tuan-tuan sembahyang sunat terus di sah pertama, supaya kita confirm dapat berjemaah sah pertama. Sah pertama ni hebat tuan-tuan. Nabi kata kalau kamu tahu apa yang ada pada sah pertama, kamu akan berebut untuk dapat sah pertama. Kamu sanggup cabut undi untuk dapat sah pertama. Kalau kamu tahu, kata Nabi. Saya duk tengok hadis Nabi. Apakah kelebihan sah pertama sampai Nabi kata macam tu sekali? Sampai Nabi kata kalau kamu tahu, kamu sanggup cabut undi untuk dapat sah pertama. Bila ngundi tu maknanya mungkin kita 2 minggu akan datang baru dapat sembahyang. Sanggup tunggu, kata Nabi. Di antara fadilat sah pertama ialah mendapat salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Sah kedua tak dapat, sah pertama saja. Orang duduk sah pertama saja mendapat salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ramai-ramai sahabat, ramai-ramai isteri Nabi yang dapat salam daripada Allah seorang je, tuan-tuan. Seorang je, Khadijah. Itu pun dekat nak wafat. Dekat nak wafat tahun ke-13, masa tu penentangan pada Nabi sangat hebat, sebelum peristiwa Isra' Mi'raj. Kemudian orang kata macam-macam pada Nabi SAW, orang hina macam-macam.
Ya, kebetulan Abu Talib baru meninggal dunia, maka Nabi tak ada pelindung, tak ada orang disegani. Ya, mereka kutuk, maki hamun, cerca Nabi macam-macam. Hingga waktu itu dalam keadaan begitu, Khadijah tengah sakit tenat. Ya, Khadijah ni kesian ke Nabi. Ya, lalu kata Khadijah, Rasulullah, kalau sekian takdirkan tak ada siapa nak tolong kamu, aku mati dan tak ada siapa nak tolong kamu, tak ada siapa nak bela kamu, ya, kamu gilah kubur aku ya Rasulullah, kamu gali kubur aku, keluarkan tulang-tulang dia, jualah tulang-tulang aku ke pasar sekalipun. Dah tak ada apa, tak ada arah nak buat apa dah. Ya, tak ada apa dah. Kata Aisyah, pergi gali kubur aku, jual tulang-tulang kubur aku ni. Ya, Masya Allah. Ya, kata-kata Khadijah tu didengar oleh Jibril AS. Lalu Jibril AS menghadap Allah, ya Allah, tidakkah kamu dengar kata-kata Khadijah? Ya, kata Allah Ta'ala pada Jibril, wahai Jibril, aku dengar bisikan Khadijah pun aku dengar. Ya, wahai Jibril, sampaikan salam aku pada Khadijah. Ya, lalu Jibril pun turun. Ya, waktu tu Khadijah tengah nazak. Ya, Nabi SAW, ya, Jibril turun jumpa Nabi. Lalu kata Jibril, ya Rasulullah, Allah Ta'ala kirim salam pada Khadijah. Ya, Allah kirim salam pada Khadijah. Maka Nabi masuk dalam bilik Khadijah, beritahu, wahai Khadijah, Jibril AS, waktu wahyu pada aku, Allah kirim salam pada kamu. Allah kirim salam, Masya Allah. Ya, kita kalau dapat salam JKK pun kira okey dah. Salam YB pun kira hebat dah. Ni salam Allah. Jibril AS beritahu Allah kirim salam pada Khadijah. Khadijah ni pula dengar dapat salam pada Allah, dia letak tangan di atas dada dia. Dia pun sebut Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Lalu dia pun mengembuskan nafas terakhir. Ya. Dapat salam daripada Allah Ta'ala. Hebat tuan-tuan. Kita dapat salam pada Allah semayang sah pertama. Sah kedua tak dapat. Sah tiga lagi tak dapat. Setiap sah ni fadilat berbeza-beza. Di belakang imam orang yang paling baik. Tapi lebih baik daripada dia ialah orang sebelah kanan dia. Kemudian orang sebelah kiri dia. Kemudian sebelah kanan dia. Sebelah kiri dia. Sebelah kanan dia. Sebelah kiri dia. Begitulah. Ya. Dan kelebihan-kelebihan ini adalah kurnia Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, kita hari ini berada pada naik bulan dah, 6 Zulhijjah. Ya, tak lama lagi kita akan menyambut hari raya Aidil Adha. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ujian besar, ya, ibadah korban ni bukan kerana Allah nak korban manusia. Ya, Allah Ta'ala ni dia tahu waktu diperintah Nabi Ibrahim AS korban ke anak dia melalui mimpi, ya, supaya sembelih Nabi Ismail AS. Ya, Allah Ta'ala tahu belaka, ya, apa yang berlaku. Tapi sebenarnya perintah tu nak tengok sejauh mana kita taat je. Sejauh mana kita taat perintah Allah, kita patuh perintah Allah Ta'ala. Bila berdepan dengan benda yang kita sayang, ya, berdepan dengan benda yang kita sangat sayang, tengah sangat sayang tu, Allah uji. Allah uji tu, kalau Allah suruh kita buat benda-benda biasa, tak ada orang yang bantah. Tapi bila berdepan dengan dua pilihan, Hajar masa tu, dia ada seorang tu anak. Nabi Ibrahim ada seorang tu je anak. Ya. Baru kahwin, Allah perintahkan Nabi Ibrahim AS bawa Hajar. Ya. Pergi ke mana? Daripada Palestin. Datang jalan kaki ke Mekah Al-Mukarramah. Masya Allah. Ya. Sampai-sampai tu, duduk situ. Ya. Di tempat yang, ya, lembah yang kering kontang. Wadin Ghaizirain. Ya. Lembah yang kering kontang. Tak ada apa. Hanya ada riwayat mengatakan bekas-bekas batu-batu Kaabah. Ya, dia punya bekas-bekas, dia punya tanda dia. Ya, kemudian 3 malam. Hari ketiga bangun sembahyang subuh, bangun pagi, ya, Nabi Ibrahim kata, aku nak balik ke Palestin. Ya. Hajar tanya, kamu nak tinggal aku dengan anak kecil sini? Jawab Nabi Ibrahim, ya. Cuba tuan-tuan bayangkan, tinggal di tengah padang kering kontang, manusia tak ada pokok, tak ada makanan, tak ada kedai, tak ada air, tak ada. Tinggal situ. Hajar tanya satu je. Allah ke suruh? Apakah ini perintah Allah? Jawab Ibrahim, ya. Ini perintah Allah. Hajar ni bila tahu ini perintah Allah, dia lega terus, tenang jiwa dia. Ya. Kalau Allah suruh tak apa.
Kita ni Allah suruh pun duk bertengkar hangit lagi. Padahal kita laksana benda yang Allah suruh. Kita nak buat benda Allah suruh. Laksanakan hukum Allah ke, peraturan Allah ke, sistem yang Allah turun ke, undang-undang Allah Ta'ala, peraturan-peraturan hidup ni, supaya kita buatkan Allah suruh. Kalau benda tu tak wajib, kita tak payah berjuang habis-habisan. Kenapa kita perlu bermujahadah, kena berjuang, kena duduk dalam jamaah, kena ikat kita diri kita dalam jamaah. Sebab kerja berat ni tak boleh buat seorang diri. Hebat macam mana pun, kena berjamaah. Kerana kita lemah, kita duduk dalam jamaah. Sebab jamaah tu akan membina kekuatan bagi kita. Alaikum bil jamaah. Wa man kharaja anil jamaati qaida shibrin faqad habtatal Islam fi unuki. Hendaklah kamu ikat diri kamu dengan jamaah Islam. Siapa-siapa yang keluar pada jamaah Islam, sama dia buat ikatan Islam pada tengkuknya. Jamaah yang memperjuangkan agama Allah. Ada orang kata, bukan PAS saja, kami orang lain. Buatlah mana-mana pun. Yang penting, dasar tidak bercanggah dengan syarak. Sumber rujukan Al-Quran dan Hadis. Bila Allah suruh, maka kita buat. Allah larang, maka kita tinggal. Maka jemaah tu akan ada dalam pelbagai bidang, masing-masing dalam bidang. Cuma nak tahu jemaah betul tak betul, maka siapa betul dengan Quran, maka dia betul. Siapa betul dengan hadis, maka dia betul. Sebab Quran bukan nak turun membenarkan mana-mana parti politik. Parti ni baru. Parti ni alat kenderaan yang memandu kita. Tapi macam kita nak pergi Kuala Lumpur, kita naik bas. Jangan tengok bas tu saja. Elok bas ni tayar baru, bas baru apa semua. Tengok driver bas tu gila ke tak gila. Betul ke tak betul driver tu. Kalau bas elok sekalipun, driver gila, driver tak siuman, driver penagih dadah, resiko penumpang semua walaupun bas tu baru. Maka dalam memandu kita, hendaklah kita tengok kepimpinan pemimpin tersebut. An-nas ala dini mulukihim, kerana manusia ni akan ikut corak hidup kepimpinan dia. Bila pemimpin, kalau pemimpin tu kaki disko, kaki maksiat, kaki hiburan, kaki karaoke, dia gimana pun dia akan, orang pegawai akan sedia karaoke ke dia. Pasal apa? Kerana dia minat karaoke. Saya dulu masa di ITM ada seorang bos, dia ni memang cukup minat karaoke. Kalau dia gimana pun dia menyanyilah dia. Jadi pegawai-pegawai setiap kali rombongan terpaksa sedia budak-budak ITM duk menyanyi dengan dia apa semua. Duk layan dia lah. Pasal apa? Kerana bos minat begitu. Kecenderungan pemimpin tu anak buah akan sedia. Sebab tu pemimpin ni, dalam perkara yang betul, yang baik sekalipun, benda tu baik. Kebaikan yang dibuat itu sebenarnya mendatangkan kebaikan bukan untuk dia saja, bahkan untuk orang bersama organisasi dia. Sebab tu kalau kita buat benda baik, kita dapat pahala. Alhamdulillah. Dan semua pahala orang mengikuti kita di belakang. Man da'a ila huda kana lahu min ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'a. Tidak kurang sikit pun pahala, kata Nabi. Semua orang mengikut kita di belakang. Dosa membunuh paling besar di dunia siapa dia? Bukan Hitler. Bukan pembunuh-punuh Mao Zedong ke sebagainya. Pembunuh yang paling hebat dunia, paling besar dosa dia, Qabil. Yang bunuh adiknya Habil. Dia bunuh berapa orang? Seorang je. Dia bunuh seorang je. Allah khitab dalam Quran. Kenapa dosa dia paling besar? Sebab dia memulakan perbuatan membunuh, dan semua dosa bunuh dia akan ditanggung atas diri dia. Demikian juga orang yang melakukan kebaikan. Kita buat baik. Kita di mata rantai dalam perjuangan Islam. Kita tolong sambung je. Alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan kita sebahagian pada mata rantai perjuangan tersebut. Kalau kita tak nak, tak apa. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Kalau kamu tidak mempedulikan perintah Allah, ajaran Allah, tak pedulikan Islam, Allah ganti kaum lain. Banyak mana bangsa-bangsa Allah ganti kaum lain. Bila kau tu dah tak boleh harap untuk jaga Islam, untuk bela Islam, Allah ganti kaum lain. Summa la yakunu amsalakum, dan mereka tidak berperangai macam kamu, kata Allah. Ulama-ulama dalam tafsir dikata, bila bangsa Arab sudah tidak lagi boleh diharap untuk jaga Islam, Allah akan ganti kaum yang lain, kaum yang bukan Arab. Yang hari ni kita ingatkan Arab boleh jaga Islam, tak? Betapa macam mana bangsa Arab tidak lagi boleh diharap untuk jaga Islam. Bila bangsa Arab tak boleh jaga Islam, Allah ganti kaum lain.
Dalam tafsir Ibn Katsir, disebut kisah bila mana turun ayat ni, Nabi SAW baca ayat ni. Sahabat tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Kaum yang lain tu kaum apa ya Rasulullah? Siapa dia ya Rasulullah? Ya Allah akan ganti kaum lain tu siapa dia? Nabi tengok kiri dia, Nabi tengok kanan dia. Kebetulan sebelah kanan dia ialah Salmanul Farisi. Salman orang Parsi, orang Iran. Salman bukan Arab. Nabi tepuk pohon Salman, haza wa qaumu, haza wa qaumu, haza wa qaumu. Dia dan kaumnya lah, dia dan kaumnya lah, dia dan kaumnya lah. Bila mana bangsa Arab tak boleh jaga Islam, Allah ganti bangsa Parsi untuk jaga Islam. Bukan Syiah. Syiah ni baru. Parsi ni dulu bukan Syiah. Dulu Syiah, yang paling awal Syiah Mesir. Mesir negara Syiah dulu. Zaman kerajaan Fatimiyah, kerajaan pun nama Fatimiyah, merujuk kepada kerajaan, kepada anak Nabi Fatimah Az-Zahra. Fatimatuz Zahra. Universiti Azhar tu ambil nama Az-Zahra. Sempena kerajaan Fatimiyah pada masa itu. Kerajaan dominasi oleh Syiah. Tapi oleh kerana bertembung dengan para ulama berhujah, akhir Syiah tumbang, hilang di Mesir. Maka muncul di Iran. Syiah muncul di Iran. Baru. Hari ni kita tengok bila mana Arab tak boleh jaga Islam. Bertukar khalifah. Daripada Arab pergi bangsa-bangsa lain. Sampai ke bangsa Turki menjadi khalifah Islam. Dia bukan Arab. Tak pelik satu masa kalau kita orang Melayu tak peduli Islam, Allah ganti Cina. Yang beriman dengan Allah Ta'ala, dia pegang teguh. Almarhum Tok Gani Aziz banyak kali sebut. Dia kata kita ni, kalau orang Melayu ni tak boleh jaga Islam, tak pelik kalau Allah ganti orang Cina di Malaysia jaga Islam. Mereka beriman dengan Allah sebab mereka ni ada ciri-ciri rajin bekerja, semangat bagus, toleransi bagus. Cuma tak ada Islam je. Macam tulisan Muhammad Kutub waktu mana dia pergi ke Eropah. Dia kata, saya pergi ke barat, saya menemui amalan Islam di barat. Saya pergi ke negara Islam, saya tak temui amalan Islam di kalangan Islam. Akidah ada pada kita, tapi amalan tak ada. Mereka tak ada akidah, tapi amalan Islam ada. Rasuah sebagai contoh. Jijik. Di barat ni tuan-tuan, kalau pemimpin menipu, pemimpin penipu, jangan harap boleh menang dalam pilihan raya. Sebab dia pantang betul menipu ni. Dia semua benda based on trust. Di barat ni, semua benda dia based pada trust. Dia percaya. Sebab tu kita bagi cek, kalau tuan-tuan pergi UK ke mana-mana negara barat, kita bagi cek tu macam kita bagi cash. Bagi cek tu macam bagi cash. Pasal apa? Kerana dia percaya. Dia yakin kita tak bohong. Yakin kita tak menipu. Kita pergi pasar raya beli baju dia. Beli baju. 3 hari boleh tukar balik. Balik. Boleh tukar semula. Orang kita ambil kesempatan beli, pakai, bergambar semua. 3 hari pulang balik. Tak sedap lah. Boleh pulang balik. Pulang balik duit pun. Dia percaya. Berbagai-bagai latar belakang kebajikan. Dia percaya. Sebab bagi dia, jujur ni satu benda yang sangat besar. Rasuah walaupun dia teruk akhlak dia, mabuk sebagainya, rasuah tak ambil tuan-tuan. Jijik ambil rasuah ni. Jijik. Dia bukan Islam. Satu hari saya kebetulan naik kereta dengan kawan daripada London ke Manchester. Sahabat saya ni bawa kereta. Dan tengah bawa kereta, tiba-tiba ada siren polis. Dia pun berhenti tepi. Berhenti. Kalau kita di Malaysia, boleh mari kat kereta kita. Dia berhenti, dia keluar pada kereta, dia masuk dalam kereta polis. Di Malaysia boleh tak kita masuk dalam kereta polis? Tak boleh. Tak boleh. Satu kesalahan masuk kereta polis di Malaysia. Di sana dia pun masuk kereta polis. Kata polis tu, saya dah ikut kamu 1/2 jam. Kereta biasa, bukan kereta polis. Rupanya polis. Dia kata saya dah escort kamu 1/2 jam. Kamu duduk lain laju. Selama 1/2 jam kamu tak masuk. Kelajuan kamu lebih pada had. Musim ni musim sejuk. Bagaimana kalau ada air batu, air yang beku atas jalan, bahaya. Ambil IC, tengok lesen, dia check data. Okey, kamu tak ada kes sebelum ni. Tak ada rekod lah. Tak ada rekod.
Ya, ambil balik. Saman tak saman, dia kata saya akan hantar laporan, tunggu dalam masa seminggu. Ya, ambil data, dia pun keluar pada kereta, masuk kereta saya balik, jalan. Masya Allah. Ya. Kalau kita di Malaysia ni, bukan Malaysia je lah, banyak negara kalau masuk kereta, takkan tak ada sikit-sikit. Kan? Ya. Kawan saya punya teruknya. Ya, tak rasa jijik pada haram tu. Ya, makan haram, makan duit haram. Ya, tapi tak rasa jijik. Menipu tak rasa jijik. Kalau Allah panjangkan umur kamu, kata Nabi, kamu akan tengok satu masa orang tak peduli dah sumber makanan dia halal ke haram. Peniaga-peniaga menipu haram, tuan-tuan. Dia elan barang dia, kita order online. Ya. Tengok kawan saya beli jet kereta, tengok elan hebat lah, mari-mari jet besar tuang. Ya. Menipu betul. Ya. Tipu. Ya. Haram tipu ni. Ya. Kadang-kadang mari minta, saya mintalah ayah saya tengah aksiden apa semua, menipu. Ya. Jadi kadang-kadang dia tak rasa itu sebagai haram. Ya. Kalau Allah panjangkan umur kamu, kamu akan tengok orang berzina tepi-tepi jalan, kata Rasulullah. Betul. Kalau pergi luar negara, orang berzina tepi jalan je. Ya. Macam babi, macam anjing, macam kucing, macam kambing. Berzina tepi-tepi jalan je. Ya. Sahabat saya bawa anak dia pergi berjalan di taman, tengah berzina. Lelaki perempuan. Dia tutup muka anak dia ni. Ya. Punya teruknya. Ya. Di barat, dalam media sosial lagi terbuka. Maknanya, apa yang berlaku hari ini, manusia bila pisah lari pada dasar Islam, dia akan rosak. Ya. Sama ada kerosakan tu, dia rosak tu, dia tidak berlaku rosak tu tiba-tiba berlaku je, tidak. Tapi, ada beberapa tanda, indikator dia. Allah tak sebut dalam Quran, walau anna al-qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Ya. Kalau penduduk sebuah negara, sebuah negeri itu beriman kepada Allah dan bertakwa pada Allah, tak usah bimbanglah. Kata Allah, Allah akan buka pintu keberkatan daripada langit dan daripada bumi. Ya. Keberkatan turun pada langit, keberkatan keluar pada perut bumi. Ya. Walaupun negara itu susah macam mana pun, beriman dengan Allah Ta'ala, bertakwa. Walakin kazzabu, tapi kata Allah, manusia mendustakan Allah, tak beriman dengan Allah. Lalu Allah timpakan musibah. Ya, iza arada an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Bila kami nak binasakan satu negara, satu qaryah, satu kawasan, satu tempat, kata Allah, kami mewahkan pun negara tu. Allah bagi mewah rezeki, hidup senang, mewah, fafasaku fiha, lalu dia buat fasik dengan kemewahan yang Allah bagi. Tak salah kaya. Ya, Islam pun nak kaya. Ya, Allah Ta'ala nak orang mukmin, orang kuat, yang kaya, yang hebat. Ya. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Kata Nabi, mukmin yang kuat ni Allah lebih kasih berbanding orang mukmin yang lemah. Ya, kita kena jadi orang yang kuat. Keterampilan kita, kedudukan kita, biar nampak hebat. Ya. Ya, tapi bukan takabur, bukan sombong, na'udzubillah. Tapi orang mukmin yang kuat Allah lebih kasih, kata Nabi, berbanding orang mukmin yang lemah. Sebab tu Islam masuk ke negara kita bukan dengan peperangan. Ya, Ramai suara mimpi pedagang-pedagang Arab datang ke Melaka. Ya, dia pakai jubah, ya, disambut dengan baik. Ya, dia mimpi dulu. Ya, hingga riwayat mengatakan dia mimpi jumpa Nabi pun. Nabi beritahu dalam mimpi dia, orang ni akan datang negara kamu ra'i dia. Ya. Ya, sebab tu ulama dalam membahaskan masalah, boleh kau bukan Islam mimpi jumpa Nabi? Dia kata harus. Ya. Cuma dia tak tahu Nabi. Pada masa akhir masuk Islam, pedagang-pedagang masuk, dilayan dengan baik. Mereka ni tak ada pun duk ajak kepada Islam, tak ada. Cuma akhlak dia menyebabkan orang tertarik dengan Islam. Akhlak dia, ya, pergaulan dia, cara dia. Sebab tu kita dalam jamaah, ya, bila kita bercakap tentang Islam, memang kita kena jaga. Pertama, kita ni bukan orang baik sangat. Ya, maklulah bagi manusia, ada iman dia, lemah dan sebagainya. Tapi bila kita duduk dalam jamaah, menyebabkan kita jadi terikat. Semayang kita jaga, puasa kita jaga, ibadah sunat kita jaga. Pasal apa? Kerana kita dalam jamaah yang bawa pada Islam.
Macam kita pergi Mekah lah. Ya, kita pergi Mekah sejam sebelum masuk waktu tu pergi masjid dah. Ya, cuba di Bukit Gantan sejam sebelum masuk waktu tu mari masjid. Isteri kata, bapak kamu tu buang terbiak kata. Ya. Mekah biasa. Kita di Malaysia payah sembahyang sunat, pergi Mekah rajin sembahyang sunat. Pasal apa? Kerana suasana. Suasana tu menyebabkan kita ni rajin. Orang bangun sembahyang belaka. Ya, menyebabkan kita. Jadi oleh kerana itu bila kita dalam jemaah, mengikatkan di jemaah, pertama ada kewajipan, ada tanggungjawab kita pada jemaah kita. Ya, tanggungjawab kita untuk jaga agama Allah Taala. Sebab tu lisanul hal afsah min lisanil maqal. Ya, perbuatan kita, akhlak kita lebih mudah orang faham berbanding apa yang kita ucap. Ya, sebab tu negara-negara Islam yang hebat-hebat ni, dia berjaya menarik orang bukan Islam. Ya, tidak melalui dakwah sangat, tapi melalui akhlak kita. Di Afrika, yang saya tak pernah pergi Afrika, yang sahabat-sahabat bercerita kan bagaimana Islam di Cape Town. Di Afrika ni orang Islam jadi hebat, peniaga-peniaga, toke-toke besar. Ya, kita pergi masjid dia kata bersih, ya, bilik air dia tersusun, selipar bersih. Seliparnya kemah, mahal-mahal selipar tu. Di Malaysia tak kena kerat selipar. Ya, selipar kita kerat. Ya. Pasal apa? Takut orang balik. Ya. Potong separuh pun hilang. Kadang-kadang kiri belaka, kanan belaka, tak tahu mana. Ya. Dia kata bila air dia bersih, ya, siapa nak cari pasir, saya pergi mancing di Maldives. Ya. Ya. Nak pergi sekali pergi mancing di Maldives. Ya. Maldives, masjid-masjid dia bersih sangat, Masya Allah. Boleh tidur dalam bilik air dia. Ya. Tiang-tiang masjid tu dibasuh, tuan-tuan. Tiang pagar masjid tu dibasuh ni. Bersih sungguh-sungguh. Saya tak jumpa lagi tempat yang bersih macam Maldives. Bersih sangat. Ya, masuk bilik air di pasir pun tak ada. Padahal negara pasir. Ya. Pasir pun tak ada. Bersih sungguh-sungguh. Ya. Jadi orang tertarik. Ya, dengan kebersihan dia. Kita masuk bilik air kita, Masya Allah. Kadang-kadang kunci tak ada. Penyelak pintu tak ada. Nak buang air, nak pegang pintu lagi, nak buang air lagi. Cukup payah. Allah. Ya. Lepas tangan, pintu terbuka. Ya. Puas berdehem dalam bilik air tu. Dengar bunyi orang mari. Takut pasal takut ditolak. Tengok-tengok ustaz. Masya Allah. Padahal kunci tu penyelak tu sikit je. Ya, kita beri kampung. Kadang-kadang emeh ni sebenarnya orang tak tertarik. Saya dia fikir pasal apa Cina di Malaysia tak masuk Islam. Ya, padahal duduk kampung puluh-puluh tahun dengan kita. Saya kebetulan di Kelantan, Kubang Krian. Ya, Cina-Cina kampung ni dah 40-50 tahun. Ya, tapi sebahagian adalah masuk, tapi sebahagian tak masuk Islam. Ya, mungkin kerana tak tertarik. Ya, saya baru ni pergi ziarah rumah-rumah Cina tua-tua. Ya, 100 tahun, 103 tahun, ada seorang tu 113 tahun. Ya, ada satu kebanyakan yang uzur dah. Uzur kena stroke. Ya, naik rumah dia, tengok dijaga mak dia yang tengah yang kena stroke, ayah dia kena stroke. Tapi bersih, Masya Allah. Ya, bersih sangat tuan-tuan. Tak bau langsung. Tak bau langsung air kencing dia. Bersih sungguh-sungguh. Dijaga tu. Kita biasa pergi ziarah orang sakit ni yang kena stroke ni. Ya, naik tangga bau dah. Ya, bau dah. Ya, bau air kencingnya, bau kot. Tapi Cina ni, Kubang Krian lah. Ya, bersih. Kata Masya Allah. Kita rasa selesa. Nak duduk pun tak bimbang. Duduk borak dengan dia. Ya. Jaga. Sebab tu bila kita tunjuk kehebatan Islam, bila saya tengok hadis Nabi ni, Nabi kata orang mukmin yang kuat Allah lebih kasih berbanding orang mukmin yang lemah, walaupun dua-duanya baik, sebab dia orang mukmin. Ya. Sebab tu kita jadi orang mukmin yang kuat, yang menjadi daya tarikan hingga orang tertarik dengan Islam kerana akhlak kita, juru kita. Macam pilihan raya baru ni, pilihan umum. Kali pertama kita dapat lonjakan undi. Pasal apa? Orang mula yakin. Nak yakin ambil masa, tuan-tuan. Ya, nak yakin tu ambil masa. Ya. Sebab tu Nabi sebut naja awwalu hazil ummah bil yaqini waz zuhdi. Berjaya generasi awal umat ni disebabkan mereka yakin dan mereka zuhud dengan dunia. Dua sebab generasi awal tu berjaya. Pertama, yakin. Nak bina keyakinan tu 30 tahun lebih di Kelantan kita menang. Ya, nak yakinkan masyarakat dengan kepimpinan yang pahbawa ni bukan mudah, tuan-tuan. Kita jaga integriti, alhamdulillah tak ada satu kes rasuah pun. Ya.
negara pengurusan hutan kita antara yang baik. Ya. Ada kelemahan manusia biasa. Ya. Tapi kita cuba nak bina keyakinan. Sebab bila orang yakin, insya-Allah orang akan sanggup bersama. Kenapa orang undi kita, sokong kita? Kerana mereka yakin soal integriti kita. Tapi mungkin kita ada beberapa kelemahan. Tapi integriti itu penting. Sebab generasi awal, generasi sekarang, generasi yang boleh tengok kepimpinan bukan lagi pada parti politik ke, bukan tokoh ke, bukan bandar cakap, tapi integriti dia. Ya, sebab tu orang muda yakin. Ya. Dan keyakinan tu dibina atas asas beberapa asas lah. Ya, yakin. Ya, pertama, kalau kita belajar masalah dalam bab ni, dipanggil ainul yaqin. Yang kedua dipanggil ilmul yaqin. Yang ketiga haqqul yaqin. Yakin ni banyak peringkat. Yakin ni. Pertama, ainul yaqin. Yakin kerana mata kita tengok. Kalau saya tanya tuan-tuan ni, kotak tisu. Ya, ni tisu. Ya. Tuan-tuan yakin tak ni kotak tisu? Ya. Berapa peratus keyakinan tuan-tuan? 100%. Kalau saya kata ni kereta, ada yang percaya tak? Tak ada. Ya. Ni tisu. Ini handphone, 100% yakin. Ini gelas dalam ni air, 100% tuan-tuan yakin pasal apa? Kerana boleh tengok, boleh pegang. Yakin tu namanya ainul yakin. Yakin berdasarkan pandangan mata. Ya. Sebab tu kita minta orang yang tak kenal pergi ke Kelantan. Ya. Orang bukan Islam, Cina ke India ke, ramai duk komplain takut dengan Kelantan. Saya kata pergi ke Kelantan tengok. Jangan baca media sosial. Jangan tengok apa yang orang tulis. Sebab kalau orang tulis tu, orang yang musuh, dia akan tulis keburukan. Ya. Kalau sekiranya dia kawan, dia akan tulis kebaikan. Ya, sebab tu ada patah Melayu sebut, bukan patah Melayu, patah-patah Arab pun sebut demikian. Ya, dia kata apa dia? Yang menang tulis sejarah, yang kalah tulis puisi. Ya. Sejarah ditulis oleh orang menang. Ya. Walaupun sejarah tu tak betul kadang-kadang. Contohnya sejarah awal kita masa saya kecil belajar tu. Ya, Mak Kilau, Tok Janggut, Tok Bahman ni pemberontak, penjenayah, penentang kerajaan. Sebab yang tulis sejarah tu orang putih. Bila mereka ni menentang orang putih, maka mereka dianggap penjenayah, penentang kerajaan. Tapi padahal bagi kita, ni tokoh-tokoh pejuang. Ya, pejuang yang lawan Inggeris, lawan penjajah. Tapi bergantung siapa yang tulis sejarah. Ya. Jadi oleh kerana tu, bila kita lihat keyakinan tu, walaupun mata sebenarnya tak tepat. Ya, ilmu ainul yaqin ni tak 100% tepat. Ya, contoh kita jalan kereta api lah. Ya, tengok jalan kereta api. Kita nampak ujung tu dia bercantum dua. Betul ke dia bercantum? Cuba pergi dekat tengok. Tak bercantum. Tapi mata kita tengok macam bercantum je ujung tu. Ya, gunung, bukit. Kita tengok biru. Betul ke biru? Pergi dekat, hijau. Ya, jauh je nampak biru ni. Kita pergi borok-borok, hijau pakcik ni. Ya, nampak macam biru. Kan? Ya, dia macam gunung bukit juga, jauh nampak biru. Kita jangan kita tengok tu kita hukum, jangan judge. Jangan kita hukum berdasarkan apa kita tengok saja. Ya, sebab kadang-kadang kita tak tahu. Kita macam kita tengoklah Pak Haji tak sembahyang Jumaat. Orang lain gelar ni Pak Haji dia tak sembahyang. Teruklah Pak Haji tak sembahyang Jumaat. Ya, tak pergi tengok dia. Rupa dia musafir. Ya, dia musafir. Sembahyang wajib, sembahyang Jumaat tak wajib bagi dia. Dia boleh jamak dengan asar. Dia musafir. Ya. Kadang-kadang ada ni, ustaz, penceramah tu mari dengar buat kuliah baru ni. Tak sembahyang ustaz. Penceramah tak sembahyang. Rupa penceramah tu dah sembahyang jamak. Ya. Kadang-kadang kerana kita tak tahu, jangan kita hukum. Sebab mata ni banyak menipu. Ya, kalau tuan nak kahwin dengan perempuan, jangan minta gambar dia pun hantar. Oi lawak, jadi, pakai jadi. Rupanya gambar 40 tahun dulu. Ya. Ya. Saya di Jengker ni ada berita baik lah bagi tuan-tuan yang berminat ni. Ada seorang ibu tunggal, 18 tahun. 18 tahun ibu tunggal. Siapa nak beritahu saya. Ya. Dengar cerita tengah tidur bangun. Betul ke Ustaz? Betul. Okey ke? 18 tahun tak kata okey. Bukan umur 18 tahun. Dah 18 tahun menjanda. Umur 68 sekarang. Tu kadang-kadang kita ni yang tengok apa yang tunjuk gambar pakai jadi. Jangan. Ya, sebab tu Islam kan kita nak pinang perempuan, kita boleh tengok. Dibenarkan tengok. Nak tengok tu apa dia? Dua je.
Dua benda. Satu muka dia. Ya. Yang kedua tangan dia. Ya. Muka cantiklah. Kecantikan tu orang tengok muka je. Kaki berkorak pun tak apa. Ya. Kaki penuh, dia punya parut, ya. Kudis buta. Okey. Ya. Yang penting muka lawa. Ya. Yang kedua, kenapa tangan? Kerana tangan ni zuriat, keturunan. Ya, pada tangan. Dia ada tangan-tangan orang perempuan ni. Ya, tangan macam mana yang boleh melahirkan zuriat, ramai anak. Pada tangan. Ni nak detail tuan-tuan, kena jumpa semula lah. Buat hari musangking tak apa dah. Ya. Pengerah dia. Ya. Baik. Yang kedua dipanggil ilmu yakin. Yakin berdasarkan ilmu. Kalau tengok mata, tak nampak. Tapi ilmu, kita yakin. Umpama, wayar ni. Ya. Saya pun kerak wayar ni. Pakcik cuba rasa ada karen ke tak ada karen? Ya. Cuba rasa kat lidah. Masin ke manis ke karen ni? Kalau ada, beritahu. Seorang pun tak boleh pegang. Tak boleh ustaz, ada karen. Tak, try dulu. Mana tahu ada. Try dulu. Kalau ada, beritahu. Tak ada beritahu, tuan-tuan. Ya. Yakin. Nampak tak karen? Tak nampak. Tapi yakin. Yakin tu berdasarkan ilmu. Sebab tu orang beriman pada Allah Ta'ala. Dia yakin tu kerana ilmu dia. Yakin sembahyang wajib. Mana awak tahu sembahyang wajib? Nabi beritahu. Awak jumpa Nabi ke? Tak jumpa. Tapi saya baca hadis Nabi. Quran sebut. Kita yakin. Kita yakin sembahyang berjemaah dapat pahala banyak berbanding sembahyang seorang. Yakin. Kita duduk dalam perjuangan PAH ni. Yakin. Kerana perjuangan ni pertama dasar dia Islam. Rujukan dia Quran hadis. Kita tengok banding parti-parti yang lain. Semua boleh dakwa kami parti Islam juga, kami buat Islam juga. Semua boleh dakwa. Tetapi kita tengok cara hidup dalam PAS. Pergaulan laki perempuan dalam jemaah kita. Program-program pemuda kita pergi. Semayang tak pernah tinggal. Pergaulan dijaga, aurat dijaga. Semua tu selaras dengan Islam. Sebab tu kita, orang lain nak kata, kami pun parti Islam, kami pun pejuang Islam. Bolehlah dakwa. Tapi orang tengok. Banding. Apa yang dibuat oleh parti tersebut, kumpulan tersebut. Sebab tu kita, orang masuk dalam PAS. Ramai kawan-kawan kita masuk dalam PAS. Dia tahu. Kita berjuang ni bukan kerana keuangan, bukan kerana harta benda. Ya. Memanglah bila kita dalam pilihan raya, akan adalah seorang jadi calon. Ya. Kalau tak ada siapa yang mengisi kekosongan tu, orang fasik akan isi. Ya. Kalau orang baik tak isi, orang jahat akan isi kekosongan. Bila orang jahat isi, maka jangan duka cita kalau dia buat benda jahat. Sebab tu bila pilih pemimpin, kita kena tengok banyak apa-apa kesan dasar yang dia buat tu sangat besar. Ya. Kalau dasar dia mula buat ni, benarkan konsert dibuat universiti-universiti. Ya. Dibenarkan mini konsert dimula dibuat universiti. Semalam keluar pula nyataan pelajar-pelajar tingkatan 6, ya, tak terikat dengan undang-undang sekolah. Ya. Tak terikat dengan peraturan sekolah. Bagilah kebebasan kepada pelajar tingkatan 6 atas supaya dia bebas sikit sebab dia ni dah macam macam pra-universiti. Ya. Kita ni sepatutnya peraturan bukan kita nak ketat tapi nak kemah peraturan. Kalau kita longgar, orang bawah lagi longgar. Ya. Kalau kita buka ruang, bawah tu lagi teruk. Dalam keadaan kita kemah ni pun nak jaga teruk. Ya, bayangkan kalau kita tak ada peraturan. Sebab tu kena bina ilmu. Kita menang di Kelantan, kita bina ilmu, buat kuliah-kuliah pengajian. Ya, sebab orang yakin. Sebab dengan ilmu ni dia penting. Sebab ilmu ni tuan sekalian, pertama Allah angkat darjat. Ya Rabbul lazina amanu minkum wal lazina utul ilma darajat. Yang kedua kata Nabi, siapa nak man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa nak dunia, kena ada ilmu. Siapa nak akhirat, kena ada ilmu. Siapa nak dunia akhirat pun kena ada ilmu. Sebab tu makhluk pertama Allah cipta, bukan arash, bukan syurga, bukan malaikat. Makhluk pertama Allah cipta kalam. Kalam. Dalam hadis sahih disebut Nabi SAW, makhluk yang mula-mula Allah cipta kalam. Allah perintahkan kalam, tulis. Lalu kalam tanya Allah nak tulis apa? Kata Allah Ta'ala, tulis apa yang Allah Ta'ala kendaki. Di Lauh Mahfuz. Kalam tulis terus. Semua tulis. Makhluk pertama. Ayat pertama turun pada kita. Iqra. Ya. Bukan ayat meniaga. Bukan ayat nikah. Bukan ayat politik. Ayat baca. Baca.
Ya. Baca pula suruh Nabi yang ummi. Nabi, Allah tahu Nabi tak erti baca. Kalau dah tak erti baca, kenapa suruh baca? Ya. Macam kita, anak kita baru boleh merangkak. Panjat. Panjat. Anak tengok bapak ni macam bapak aku ni. Panjat. Ya. Ada orang tulis kata, Allah Tuhan Muhammad ni orang bukan Islam. Dia kata Tuhan Muhammad ni, dia tahu Muhammad tak erti baca, tapi dia suruh baca juga. Sebenarnya orang takat ni tak faham. Baca ni tak semesti bertulis. Dia ada ayatullah al-makru'ah wa ayatullah al-manzurah. Satu kita baca yang bertulis, satu baca yang tak bertulis. 95% kita baca tiap-tiap hari ni yang tak bertulis. Sikit yang kita baca bertulisnya. Ya. Yang banyak kita baca yang tak bertulis. Ya. Umpama tengok gelap langit. Kita apa kita baca? Hari nak hujan. Ada tulisan tak? Hari nak hujan. Tak ada. Ya. Tapi kita baca. Ya. Tengok pokok tu keluar bunga. Nak keluar buah ni. Apa kita baca? Kerana keluar bunga-bunga dia. Macam kita balik rumah lah. Tengok isteri kita seronok. Lain macam seronok je. Apa kita baca? Mesti jumpa duit yang kita sorok ni. Ya. Kan? Ya. Kita baca. Tengok muka kawan kita, kita baca. Setiap hari ni kita membaca. Kita bawa kereta, kita baca. Bawa kereta ni, kita agak-agak je. Ya. Mana kita nampak tayar? Tayar tak nampak. Kita agak je. Ya. Agak besar, teluk muat ke tak muat kereta, kona kita, semua kita agak berdasarkan mata kita tengok. Ni andaian kita je. Ya. Jadi oleh kerana itu, bila kita membaca, sebab tu bila Allah suruh Nabi baca, bukan baca yang bertulis, tapi baca yang tak bertulis, yang tersirat di sebaliknya. Ya. Sebab tu api ampusikum apala tubsirun. Manusia, tubuh kamu, kamu tak tengok ke? Saya jumpa doktor pakar, dia kata Masya Allah. Ya. Doktor ni, dia menjadi seorang Muslim yang sangat baik lah. Pasal apa? Sebab dia tengok. Dia tengok perjalanan darah manusia, lemak manusia dalam tubuh, kedudukan urat manusia. Masya Allah, Allah atur, dia kata. Tak mungkin benda jadi secara semula jadi. Tak mungkin. Mesti ada yang mentadbir, ya, yang mengatur. Ya. Kita tengok afala yazun ilal ibli kaifa khuliqat, unta, bagaimana Allah ciptakan unta. Ya. Kita pergi Mekah, tengok unta, ambil gambar dengan unta, arak pelik. Orang Melayu ni jumpa unta, masya-Allah. Ya, saya beritahu Arab, saya kata, ditanya saya, kata pasal apa orang Melayu suka sangat gambar dengan unta? Ya. Dia kata di Malaysia tak ada unta. Dia kata Malaysia tak ada unta. Saya kata tak ada unta. Malaysia ada lembu, sebab tu ada orang, ada menteri naik lembu. Ya, sebab di Malaysia unta tak ada. Kalau ada unta boleh naik unta, tapi ada lembu, naik lembu lah. Jadi memang kita pergi tempat yang tak ada tempat kita tengok, memang kita rasa hebat. Tapi Allah Ta'ala tak bagi kita tengok dengan mata saja, tengok dengan akal. Unta tu macam mana, bulu mata dia yang tebal, ya. Bulu mata dia yang menutupi mata dia, bila pasir tak masuk dalam mata dia. Kalau mata unta macam mata lembu, penuh pasir dalam mata dia, puas berkelip lah dia. Ya. Mulut dia yang kerah, boleh makan duri-duri tu. Kalau mulut unta ni macam lembu je, tak boleh makan. Ya. Laparlah dia. Dia boleh makan, duri-duri tu dia makan. Tapak kaki dia bukan macam tapak kaki lembu. Lembut dia. Supaya dia pijak tanah ni, pijak pasir tak perlus. Kalau dia kerah macam kaki lembu, kaki kerbau, terbenam pak-pak tayar dia, jam situ, tuan-tuan. Ya. Semua tu diperhati. Ya. Kejadian-kejadian ni, orang yang melihat kebesaran Allah Ta'ala dengan kita tengok. Sebab tu bila kesimpulan apa yang sebut, dalam Islam ni yang paling mulia sebenarnya takwa. Takwa boleh semua orang dapat. Tuan-tuan ada ilmu, boleh dapat takwa. Yang tak ada ilmu dapat takwa. Ada harta, tak ada harta, pangkat besar, pangkat semua. Sebab tu, alaikum bitaqwallah. Fa'innahu jima'u kulli khair. Kata Nabi, hendaklah kamu bertakwa pada Allah, kerana takwa itu himpunan semua sifat-sifat baik. Semua sifat baik duduk dalam takwa. Sebab tu khutbah wajib sebut ittaqullah. Dia himpunan semua sifat baik duduk dalam takwa. InsyaAllah di mana kita berada, dalam cakap ada takwa, ya, dalam kita bermuamalah ada takwa, dalam berpolitik ada takwa, ya, dalam kehidupan kita ada takwa pada Allah.
Ketakuan mana gerun, takut kalau kita buat benda yang Allah Ta'ala tak suka. Kata almarhum Tok Ni Aziz, hidup kita ni kena ada break, supaya kita tak terbabas. Apakah break dia? Ingat mati. Ingat matilah break kita. Nak buat benda tak betul, ingat mati. Kebuat tengah aku tak semayang ni mati, ingat. Sebab tu kita sentiasa ada break dalam hidup kita. Dan insya-Allah ya akhir sekali buatlah suatu amalan yang pahalanya tidak mati dengan matinya kita. Tuan-tuan, buatlah apa-apa amalan umur-umur dah 5-60 tahun ni. Fikir ke depanlah kita ni. Masa tambahan ni, kalau main bola, kita dah ada masa tambahan. Masa tambahan jangan buat silap. Jangan buat silap. Yang lepas-lepas minta ampun pada Allah Ta'ala. Kita cuar dulu, masa muda-muda dulu tak semayang. Masa muda-muda dulu selalu beli nombor ekor, kan? Takkan tak ingat. Dan dululah, sekarang tak ada. Masa muda-muda dulu mengintai orang mandi tepi sungai. Sekarang tak ngintai dah, mata tak nampak lah. Kata ada seorang sahabat, dia kata, dia menangis menghadap ke dinding. Dia kata, dulu aku lawan Islam, aku lawan Rasulullah. Nasib baiklah Allah tak matikan aku waktu tu. Kalau Allah mati waktu aku lawan Islam, aku menentang Islam, menentang Nabi, tak tahulah kekal neraka aku. Alhamdulillah Allah Ta'ala berhidayah aku masuk Islam. Aku berjuang bersama Nabi, perang pertakat Islam. Aku doa siang malam biar Allah matikan aku waktu tu. Tapi Allah Ta'ala tak matikan aku waktu tu. Sekarang aku dah tua, kata dia. Umur pun dah tua, tenaga pun tak kuat, tak larat. Aku tahu mungkin ujung hidup aku ni Allah akan matikan aku. Cuma aku mengharapkan supaya Allah matikan aku dalam keadaan husnul khatimah, mati baik. Jadi kita yang dah berumur ni, buatlah apa amalan yang pahalanya tidak mati dengan matinya kita. Ada orang mari minta derma, buat markah, bagilah duit sikit. Sedekahlah. Buat pasti, buat masjid, buat surau. Tuan-tuan ada jalan orang lalu, bagilah tapak jalan kita sikit orang lalu. Ada TMB mari nak pajak tiang Telekom, tiang TMB atas tanah kita. Alhamdulillah. Itu pahala free, tuan-tuan. Ada orang mari pajak Telekom, mari pajak tiang Telekom di atas tanah kita. Pahala free, tuan-tuan. Bukan semua tanah Allah pilih. Tanah tertentu je. Sebab tu satu hari penutuplah. Di rumah saya ni kebetulan lepas saya beli tanah tu, saya buat pagar sikit lah, pagar rumah. Ada satu yang Telekom, tapi itu dalam pagar. Satu hari depan rumah saya pun keluar tengok. Rupanya staff Telekom lah. Saya kata, apa hal ni ramai-ramai ni? Tak, dia kata, Ustaz, kami cadang nak alih tiang telefon ni. Tiang ni dalam pagar tanah Ustaz ni. Cadang nak alih keluar pagar. Saya kata, kenapa? Dah lah, takut ganggu lah. Saya kata, tak ganggu, tak bertempik tengah malam pun. Biarlah di situ. Tak payah bawa baju pun, bukan kena siram air. Sebab saya fikir, kalau alih keluar, saya putus pahala. Rugi. Biar duduk situ, tak ganggu pun. Kecuali ke tengah malam dia bunyi, tu alih-alih lah. Kan? Tapi benda macam ni, tuan-tuan, kalau kita tengok, buatlah. Hatta tanamlah pokok, kata Nabi. Tanam pokok. Nabi kata, kalau kamu tengah tanam pokok, bunyi tiupan sekala, kiamat nak berlaku. Teruskan tanam pokok. Terus tanam pokok. Pasal apa tanam pokok? Pahala. Pahala dia, kita mati dah. Pokok durian tu anak cucu duk makan, orang duk jual, orang duk makan, tupai hingga buah hingga, semua dapat pahala. Jadi sebab tu bila seorang pakcik umur 75 tahun duk tanam musangking. Tengok dia, buat apa pakcik? Tanam durian Ustaz. Saya pun yakin. Musangking ke? Musangking lah sekarang. Saya tanya dia, sempat ke makan? Sempat ke makan? Umur 75 tahun baru nak tanam. Dia kata kalau nak makan buah rasa tak dan dah Ustaz, tapi nak makan pahala rasa sempat lagi. Berarti dia bukan tanam untuk nak makan buah, dia makan untuk dapat pahala. Siru ala barakatillah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita dan menjadikan kebaikan untuk kita istiqamah dengan jemaah, sabar hingga kita bertemu dengan Allah Ta'ala dan Allah redha pada kita dan tentunya kita redha pada Allah. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna warḍana warḍana ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terus sekalian, saya pagi